Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua ada dalam pandangan dia di awal-awal waktu. Di awal waktulah sebenarnya, tak ada waktu lagi. Tak ada lagi kita boleh sebut dengan waktu. Kita dah berada dalam pandangan Tuhan. Pasal apa? Pasal kita adalah yang terbaik. Kenapa? Kerana itu adalah Tuhan. Dia tahulah kenapa kita terbaik. Tetapi pada ilmu kita diberitahu kenapa kita terbaik. Kenapa kita semua terbaik? Sekarang ni tuan-tuan boleh buka mikrofon dan jawab. Kenapa kita ni terbaik? Sebab kita pandangan pertama Allah. Kenapa kita jadi pandangan pertama? Oh, yang ni pening sikit Ustaz. Sebab kita boleh mengetahui. Tak dengar Saya Ustaz? dah nganggur ni Ustaz. Dengar. Kita ni jadi pandangan pertama sebab kita adalah kesempurnaan diri dia. Bukan ada sebab dari kita. Kita ni kesempurnaan diri dia. Jadi tak ada sebab dari kita. Dari kita tak ada sebab untuk dipandang. Tak ada sebab yang kita ni boleh dipandang. Tak ada. Sebab kita bukan ada. Kita tak ada. Kalau kita tak ada, dia nak pandang macam mana? Kalau begitu apa dia? Diri dia yang sempurna. Sifat dia yang sempurna. Sebab tu kita dalam kesempurnaan tu. Kesempurnaan sifat dia. Kesempurnaan diri dia. Kehebatan diri dia. Jadi kita ni adalah cermin. Diri Tuhan tu, kita ni cermin. Bila kita cermin, dia tengok diri siapa di cermin tu. Bila kita jadi cermin, Tuhan tengok siapa di cermin tu. Tengok diri dia. Tengok diri sendiri. Dia tengok dia. Kalau dia tengok diri dia, yang mana kita jadi sebab untuk dia nak tengok? Di mana sebab untuk dia nak tengok? Sebab yang dia tengok bukan diri kita, yang dia tengok diri dia. Di mana sebab yang kata kita dipandang? Tentu kita tak dipandang. No? Tak apa. Hak tu duduk atas. Saya sajalah awak masuk. Nak tengok idea tuan-tuan ada dekat mana? Kenal tuan-tuan ada dekat mana? Tu saya tanya. Sebenarnya tak perlu tanya lagi pun. Tapi saya tanyalah bagi tuan-tuan sedang. Diri ni dipandang atas sebab apa? Kenapa diri kita dipandang? Sebab apa? Atas nilai apa? Okey. Untuk menyatakan diri dia. Okey. Dia boleh buat benda lain, tapi saya boleh buat kita. Kalau untuk menyatakan diri dia, dia buat malaikat lagi awal. Kasih sayang dia Ustaz. Kasih sayang tu betul dah. Yang saya nak tanya terbit kok mana ni? Kasih sayang tu betul dah. Ni terbit kok mana ni? Main lagu mana? Memang tak lari dah. Dia kata Ar-Rahmanir Rahim. Yang pemurah dan mengasihani. Itu sifat dia. Tak lari dah. Tapi terbit lagu mana? Macam mana terbit? Dipaksa ke? Ke ada sesuatu yang sangat istimewa yang dia pandang? Atau dia pandang apa sebenarnya? Ada kita memiliki sesuatu yang sangat hebat sehingga dia pandang? Kita ni ada dah hebat dah. Ketika belum dia buat kita dah wujud dengan kehebatan dah. Apa yang hebat ada kat kita? Tuan-tuan beritahu, apa kelayakan yang ada dekat kita boleh main ke dunia ni, beritahu kelayakan tuan-tuan. Tak layak Ustaz. Tak layak ni main juga pasal apa ni? Dah tahu tak layak, tiba-tiba ada juga ni pasal apa? Kalau sayang, dia boleh buat makhluk lain. Tu saya nak bagi tuan-tuan fikir. Ni kalau fikir terserah. Saya otak nanti meleleh ke telinga. Saya fikir. Nanti kita jumpa pelan-pelan. Kita duk pergi ni pasti kita jumpa pelan-pelannya. Yang saya tanya tu nak bangkitkan suasana tahu siapalah diri kita yang sebenar-benarnya. Kita bukan nak ambil tahu Tuhan tu. Tuhan nak buat apa ambil tahu dia, kita kali tahu dia pun.
Kita tahu apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Yang dia tahu adalah kita. So bukan kita nak ambil tahu hal dia, nak ambil tahu hal kita macam mana dia tahu kita tu. Hal dia nak buat apa? Kalau kita tahu pun tak boleh pergi mana pun. Ni tahu hal kita ni. Hal yang dia terbitkan daripada diri dia. Tahu hal ni lah. Bukan kita nak kenal Tuhan, nak kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, automatik kita kenal Tuhan. Ni masalahnya sibuk nak kenal Tuhan, diri kan kenal. Tuhan tak boleh pegang. Tuhan tak boleh tengok. Tuhan tak boleh rasa. Kita boleh pegang. Kita boleh tengok. Kita boleh rasa. Berapa nak kenal Tuhan? Kenal lah kita boleh rasa ni. Okey. Jadi cantik lah. Tuan-tuan boleh fikir. Saya kira okey lah. Kan? Muka tuan-tuan semua muka fikir. Muka korang fikir ni kan. Tu baru betul-betul nak mengaji. Dia fikir tu. Dia duduk renung. Baru sampai martabat hamba tu. Kalau kita tak fikir, kita tak boleh sampai martabat tambahan. Sebab sifat hamba itu adalah tafakur. Sifat hamba itu tafakur. Berfikir. Itu sifat dia. Kalau kita tak duduk dalam tafakur, macam mana kita nak kenal diri? Okey. Okey. Mana Ali? Ali duduk sengap. Tinggal huruf M. Muka tak nampak. Ada, okey. Ada. Okey. Jadi ni kita mengaji, nak ambil tahu susur galur kepada faham agama yang sebenar. Nak mengetahui tentang apa itu Islam yang sebenar. Nak mengetahui apa itu iman. Yang dikatakan iman itu macam mana. Nak mengetahui apa itu ihsan. Yang kata ihsan itu macam mana. Jadi pembelajaran yang kita lalui, kita wajib menapi pembelajaran ilmu tauhid. Dan dalam proses pembelajaran ilmu tauhid, kita akan melalui proses ilmu usuluddin. Dalam proses itu juga, kita akan mengaji ilmu tasawuf. Maka, dengan adanya ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, barulah boleh kita duduk atas ilmu fiqh. Baru boleh berdiri syariat sempurna. Kalau tidak, kita main tiru. Kita tiru daripada 1400 tahun dulu sampailah tiru tak habis. Ayat keluar, tiru. Sebutan keluar, tiru. Bacaan keluar, tiru. Faham tak? Kita duk jadi pak turut ni beribu tahun lah. Berhentilah jadi pak turut. Bagilah faham betul. Beriman kau boleh turut-turut. Dia kena betul. Kalau orang cerita kat tuan-tuan, ulang tedung selah. Tuan-tuan percaya macam dia percaya ke? Tuan-tuan percaya sebab tuan-tuan tengok betul? Sebab tengok betul. Beritahu. Tuan-tuan percaya ulang tedung selah ni hak orang cerita ke? Tuan-tuan tengok betul lah. Kita tengok sendiri. Hak tengok betul lah. Hak orang cerita tu dia cerita je. Ni hak kita tengok betul ni. Baru boleh jadi Islam. Baru boleh jadi mukmin. Baru boleh jadi orang mukhlisin. Orang ikhlas betul. Saya dia tengok Tuhan tu. Kalau setakat disebut lillahi ta'ala, tak pernah tengok, tak pernah tahu, tak pernah faham. Lillahi ta'ala guna tiru je. Dia lillahi ta'ala ni sebab tengok Tuhan tu. Lagu mana? Sebab tu kita boleh lillahi ta'ala. Ini sebut usalli lillahi ta'ala. Semua pandai tiru. Dari dulu bela tak boleh tiru. Bunyi Arab sikit, kita ingat kita dah buat lillahi ta'ala. Semua sembang. Mari kita tengok hari ni buku. Apa? Futuhul Ghaib. Muka surat berapa? Ya. Masuk pendahuluan Ustaz, muka surat 1. Muka surat pertama, baik. Sampai tang mana? Baru nak mula Ustaz. Baru nak mula. Baik. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata dia dalam Futuhul Ghaib. Apa dia Futuhul Ghaib? Maksud bahasa Melayu kata apa? Pembukaan yang Ghaib. Pembukaan kepada yang ghaib. Kalau nak faham pembukaan kepada yang ghaib apa?
Cerita diri kita. Tentulah diri kita. Kita ni dulu gaib. Terbuka. Menjadi pembukaan kepada apa? Kepada zat yang bernama Allah. Kita lah tempat buka. Zat Tuhan tu kan gaib. Kita buka dia supaya dia tak gaib. No? Sabar-sabar, kita baca. Kata dia, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buku ini adalah terjemahan dari kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qadir Al-Jilani ni orang mana? Tuan-tuan pergi baca sejarah dia, banyak buku sejarah dia, baca tentang cerita dia. No. Sebuah kampung di Yaman. Kampung Yaman bernama Jilan. Jadi nama dia nama kampung tu. Bukan Jailani. Jilani. Kampung Jilan di negeri Yaman. No? Jadi mereka tulis Jailani. Ni orang baca banyak tahun. Jailani. Bukan Jailani. Jilani. Macam kalau kita Malaysia, no? Pulau Pinang, dia tak panggil Pulau Pinang. Arab panggil Fil-Filan. No? Fil-Filan tu Arab kata Pulau Pinang. Jadi nama-nama Arab ni biasanya bangsa tempat. Dua belakang tu. Jadi Syekh Abdul Qadir ni seorang wali besar. Hafal Quran umur 9 tahun. No. Hafal hadis beribu. Tapi dia duduk dalam ketauhidan, mengesahkan Allah lah, ilmu tu terlampau dalam. Maka dia lari dia tak mau duduk jadi orang-orang biasa, dia jadi wali besar. Maka iaitu pembukaan kepada yang gaib. Moga-moga pembaca dapat membuka pintu hatinya dengan membaca buku karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni. No. Syekh Abdul Qadir adalah seorang sufi dan wali Allah yang besar. Tentu bukan badan besar, yang hebat. No. Yang hebat, ramai-ramai. Ada yang suhur. Satu dunia ni ada 62 orang yang tersohor. Ramailah Tok Wali ni, tapi yang tersohor ada 62 orang. No? Dan dimulai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Ibrahim Adham. Dia ni anak Raja Mesir. No? Kemudian Yazid Al-Bustami. No? Dinar Al-Makki. No? Zunnun Al-Misri. Uwais Al-Qarni. Rabi'atul Adawiyah. Ni semua nama-nama Tok Wali lah. Orang yang sangat hampir dengan Allah pada fizikal dan pada spiritual. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. No? Jadi kalau susah-susah kita ni nak tengok Tuhan, tengok depa tu lagi senang. Pasal depa sangat-sangat hampir. Depa ni orang panggil al-muqarribin. Orang-orang yang sangat qarib, sangat dekat. Kita tak panggil qarib, kita panggil karib. Sahabat karib. Dia bukan karib, dia qarib. No? Sahabat yang cukup dekat. Maka tentu sekali karangan beliau ini berunsur mistik atau kebatinan. Benda-benda yang dia cerita adalah bentuk yang diri satu lagi. Bukan diri ni, bukan diri hak duk nampak ni. Yang Qadir Jilani duk cerita ni, diri hak satu lagi dah tak nampak. No? Orang-orang sufi lebih mementingkan soal rohaniah. No? Sebab soal badan ni murah. Apa saja yang bersangkutan dengan tubuh adalah murah. Jadi orang-orang sufi dia tak duduk dengan benda murah. Dia duduk dengan benda-benda mahal. No? Sebab benda murah, pertama, dia terhad. Kedua, dia tak banyak. Kalau tuan-tuan ambil benda dunia, terhad. Dan dia bukan banyak. Dan dia bukan lama. Kerohanian, sekali dia ada, dia tak musnah dah sampai bila-bila. Sebab tu orang-orang sufi pentingkan kerohanian. Dia diri yang tak hancur. Dan dia tak terlibat dengan benda-benda murah. Sebab tu orang-orang sufi, dia tak terlibat dengan kebendaan. Tanya kita, dengan kebendaan kalau 100%, berapa kita terlibat? Tanya diri kita. Baru kita boleh ukur kita dengan sufi ni tera mana. Tapi
Kita ni masih ada lagi angan-angan dan cita-cita nak jadi. Dia kata, cukup baik lah. Kemudian dia kata, Syekh Abdul Qadir Jalani Sufi dan wali Allah yang besar, tentu sekali karangan beliau berunsur mistik kerohanian. Orang Sufi lebih mementingkan soal-soal rohani, jiwa, hati, kebatinan dan gaib, yang gaib, dan semua ini adalah perkara gaib, iaitu tidak ternampak dengan mata kasar. Dan Tuhan berkata dalam Quran, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang, mereka yang beriman sangat percaya kepada perkara-perkara ghaib. Jadi depan ni cukup percaya benda ghaib. Yang paling ghaib sekali apa? Yang paling ghaib sekali pandangan Allah terhadap diri kita lah, kita tak nampak. Wahai terang, kita tak pernah nampak. Tu pandangan Tuhan rupanya. Contoh. Macam mana ada pandangan Tuhan? Contoh bagi contoh kat saya. Macam mana kata dikatakan itu pandangan Tuhan? Li, tak payah abang. Bagi kepala abang. Boleh berdiri ibadat, Ustaz. Lagi. Ada ayam Ustaz. Lagi. Nafas. Daripada Bukti. Masih abang. Tuan Luki camuk kata. Bukti kata pandangan Tuhan terhadap kita. Dikatakan ghaib ni daripada tak ada dia buat bagi. Inilah pandangan. Kalau dia tak ada pandangan, dia nak buat apa? Kita bulat main point. Daripada tak ada semua ni sampai wujud ketui ni, itulah pandangan. Setelah ada, apa lagi kenyataan pandangan Tuhan? Ada gerak dan diam. Kalau Tuhan tak pandang, tak bergerak. Kalau Tuhan tak pandang, tak diam. Sedang dah gerak dan diam kita, itu pandangan Tuhan tu. Tu tanda pandangan Tuhan. Sedangkan asalnya benda tu ghaib. Maka bila dia pandang, zahirlah benda tu. Kalau begitu, tengok diri kita yang zahir ini, apa dia? Inilah pandangan Allah dulu. Sewaktu saya kata tak ada waktu, tak ada apa. Dalam pandangan dia ada ni, bentuk ni semua ada. Sehingga pandangan itu sempurna, wujudlah. Jadi bentuk. Bila bentuk ni apa dia? Bukan bentuk, inilah pandangan Allah. Inilah pandangan Tuhan yang sangat jelas dan terang. Tentang diri dia. Tentang diri dia apa? Diri dia yang tertegak dengan berbagai-bagai sifat-sifat kamil. Sifat-sifat sempurna. Sehingga wujud bentuk, wujud warna, wujud cahaya, wujud suasana, wujud jarak, wujud keadaan, wujud suara, wujud gerak, wujud diam. Sebab sempurna pandangan dia tu. Sebab tu kita duk sebut la ilah, tidak ada yang lain illallah, melainkan yang bernama Allah. Tak ada yang lain yang aku tengok dia lah. Apa dia? Pandangan sempurna wal awwalu, iaitu yang paling awal. Okey. Okey. Tengok angguk tu macam okey lah. Tuan-tuan jangan jadi burung kukok. Angguk. Tanya, geleng. Jangan jadi burung kukok angguk juga. Jangan duk jadi ayam bapak pun angguk juga. Jangan duk angguk tentu pasal. Angguk bagi faham betul burung angguk. Pasal bila saya tengok tu angguk, saya mula nak tanya. Saya nak tanya tentang geling tu juga. Pandai sangat angguk. Dan jangan ambil hati. Saya memang macam ni. Tuan ambil hati, saya tak boleh mengajak. Saya lagu ni. Tuan-tuan duduklah macam mana pun, saya tetap macam saya. Pasal apa? Saya nak habaq dekat tuan-tuan. Tuhan kata, fazakir. Berilah mereka peringatan. Innama anta muzakkir. Kamu tidak lain melainkan yang memberi peringatan. Saya nak peringat je ni. Saya bukan mengajak tuan-tuan. Saya nak peringat sebab tuan-tuan telah diajar oleh Allah Ta'ala dulu, kini dan selamanya. Saya peringat saja. Lagi dia kata,
Ini adalah perkara gaib iaitu tidak ternampak dengan mata kasar dan tidak dapat diraba dengan tangan. Sentuh tak boleh, apa tak boleh ni. Tetapi yang gaib itu tetap ada. Sebab ada yang gaib, zahir tak ada. Maka zahir kena berdiri dengan yang gaib. No? Maka yang gaib itu yang menampakkan yang zahir. Jadi pasal apa zahir? Gaib adalah zahir. Sebab gaib tidak dicipta. Zahir dicipta. No. Hak tu pun jauh lagi saya abang lah dah asas dia. No. Satgi abang pergi lagi satgi. Ulang ni Ustaz, kurang faham tau ni. Tak Kurang mana? faham, kita ulang sikit. Kata Ustaz ni. Apa dia hak mana tu? Yang gaib. Apa yang zahir tu. Tubuh. Ulang tu lah. Okey, tubuh dicipta, roh bukan dicipta. Mana gaib tubuh dengan roh? Roh yang gaib. Roh yang gaib. Tubuh. Roh tu dia dicipta ke? Pencipta. Roh dicipta ya. Siapa cipta dia? Allah. Allah. Allah pun nama. Mana dia cipta? Oh, Dia buat apa itu pening tentang sikit nama? lah. Nama saya tak mau Yang tu dengar. tak faham Nama tu. ni semua orang boleh sebut. Nama nak buat apa? Kita bukan cakap tentang nama. Kita cakap tentang Khalik, pencipta. Tak ni lah, kurang Tak faham mana ni. nak duduk tak apa. Tu saya kata jangan pergi nanti selalu saya apa ya. Jangan pergi. Panjang ni. Muntah hijau dulu lah lagi boleh sampai ni. Tu pun saya ingat. Payah nak sampai. Tuan-tuan tergolek tak sampai ni. Dan dia kata, untuk mengetahuinya, perlulah menyuci hati hingga bersinar dengan cahaya ketuhanan yang maha tinggi. Ini dapat dilakukan dengan bimbingan guru yang mursyid dan berlatih dengan bersungguh-sungguh. Nak pergi juga kat Tuhan, kena cari guru mursyid. Mana ada guru mursyid di dunia ni? No. Kalau guru mursyid, dia boleh ajak semua. Kalau ada guru mursyid, dia boleh ajak semua. Dan ni saya nak tanya tuan-tuan. Siapa ajak pokok pisang tumbuh dan keluar anak dan keluar buah pisang? Siapa ajak? Guru mursyid mana ajak? Tuan-tuan beritahu kat saya. Guru mursyid mana ajak penyu bertelur tepi pantai? Guru mursyid mana ajak? Ada guru mursyid ajak pokok dia lalu. Buka bila tak ada sentuh. Orang sentuh dia tutup. Guru mursyid mana ajak dia? Sebab bila kata guru mursyid, dia boleh ajak semua. Melainkan tentu yang bernama Hu Ahad. Itu guru mursyid. Kalau cari yang lain tak ada. Ada semua muhung. Guru hak makan nasi ni semua muhung. No, dengar kat tok guru marah. Marah apa dia niri pun belajar. Tok guru ni pun niri belajar. Dia bukan main niri. Yang tak belajar ni Tuhan je. Lain semua belajar. Tuan-tuan, janggut nak tumbuh siapa ajak? Beritahu kita siapa ajak janggut tumbuh? Lagu mana dulu? Dia ni kata kena cari guru mursyid. Guru mursyid tak ambil upah. Guru mursyid tak ambil faedah. Dia selalu letak anak-anak murid dia mulia supaya mendekat. Guru mursyid tak minta sanjungan. Guru mursyid dia tak minta kemuliaan. Guru mursyid tak minta pun dia dipanggil guru. Mana guru yang lagu tu atas dunia ni? Guru syariat dia panggil profesor. Tu tinggi lah. Guru bahagian dunia ni. Guru apa nama? Bahagian agama dia panggil ustaz. Dia panggil syekh. Dia panggil qadhi. Dia panggil apa lagi? Apa nama? Mufti. Ini guru-guru ajar agama. Kunun lah. Anak kita umur 3 tahun. Guru mana mai ajak dia kata dia nak minta nak minum air.
Anak kita umur 2 tahun, guru mana ajak dia main pegang bolpen, nak tidur cari bantai tidur. Guru mana ajak dia? Kalau dia kata kena cari guru mursyid. No. Kalau dia kata, pergilah cari dan tanya guru tu hang mursyid ke tak? Lepas tu, macam mana yang kata kriteria guru mursyid tu macam mana? Kemudian dia kata, oleh kerana karangan ini berunsur mistik, benda-benda yang luak tak boleh nak kecap, luak tak boleh nak pegang, luak tak boleh nak ambil, dan dikarang oleh seorang sufi yang agung, maka pembaca hendaklah memandang dari kacamata orang sufi. Jangan tengok syariat. Sagi tonton syariat, tengok cara syariat, sagi tonton bergaduh ya. No? Jangan tengok cara syariat, tengok cara hakikat. Baru tak bergaduh. Tidak, kita pandai. Kita habaq, orang habaq kata kita bodoh. Mula bukan nak main. Pasal tengok syariat, kita rasa kita pandai. Cuba tengok hakikat. Pandai dah tak? Tak ada. Tengok hakikat, kita ni piang bodoh. Okey. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang cenderung kepada kebatinan dan kerohanian. Mereka sangat mau ke arah batin. Memandang jiwa yang besar, jiwa yang hebat dari pandangan Allah tu. Dia pernah tengok tu lah. Luang dia tak mau. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang cenderung kepada kebatinan dan kerohanian. Istilah yang mereka guna pun adalah membawa pengertian yang berbeza dari biasa. Kalau dia bercakap, dia guna perkataan-perkataan yang orang biasa tak cakap. Dia guna istilah-istilah yang orang biasa tak guna. Misalnya perkataan mati. Mati dalam pandangan orang-orang sufi bukan bercerai nyawa dari badan. Orang biasa kata mati ni berpisah nyawa dengan badan. Menurut pandangan orang-orang sufi, mereka mati bermaksud bercerai nyawa dengan badan itu pada hakikatnya bukanlah mati. Kerana roh atau jiwa keluar dari sangkarnya, iaitu badan yang masuk ke dalam yang lain, alam yang lain. Ibarat burung yang keluar dari sangkar, badan itu tinggal dan diam. Tinggal dan lama kelamaan reput dan busuk, tapi roh tetap hidup. Oleh itu bukan mati. Kita panggil apa dalam ilmu ni mati? Kita panggil perpindahan alam. Bukan mati. Setelah kita dicipta, kita tidak ada lagi kemusnahan. Yang mana tak musnah tu? Yang reti tu. Bukan yang dimengertikan. Bukan tubuh yang kekal. Yang kekal itu roh. Roh sekali dia dicipta, dia tak rosak buat selama-lamanya. No? Sekali dia mai ke dunia jadi orang, dia tak jadi hak lain lah, jadi orang. Cuma dua saja. Orang yang kenal atau orang tak kenal. Dua ni. Kalau orang tak kenal, maka banyak perkara yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau orang tu kenal, maka dia telah bebas daripada dipertanggungkan perkara-perkara yang ada dekat dia di dunia dulu. Nah, ada apa soalan? Silakan. Ya, silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz bagi contoh bagi hamba yang berfikir tu macam mana? Sekali lagi. Contoh bagi hamba yang berfikir macam awal-awal Ustaz cakap tadi. Contoh dia macam mana tu Ustaz? Contoh hamba pasal ni, suara tak berapa clear suara. Contoh hamba yang apa? Yang berfikir Ustaz. Yang berfikir. Okey. Lah ni sebelum saya bagi jawapan, saya jawab dalam bentuk pertanyaan. Okey. Saya nak tanya unknown. Saya nak tanya nama saya tak tahu, tulis unknown ke tang ni. Saya panggil unknown. Siapa nama? Nama saya Syafiq Ustaz. Syafiq, okey. Syafiq. Bagi dekat saya pengertian hamba tu apa? Betul yang bergantung Ustaz. Gantung macam mana? Berharap.
Tiada daya. Kenapa Hamba tu. kenapa dia bergantung? Kerana dia tak berdaya, Ustaz. Okey. Dia Lah ni bodoh. nak tanya. Yang betul-betul hamba ni bergantung ke tergantung? Bergantung lah. Kalau bergantung tadi kata tak ada daya, macam mana nak bergantung? Ha? Tadi kata yang bergantung tu tak berdaya. Lah ni nak tanya bergantung kan tergantung? Tergantung tak ada daya upaya langsung, kosong, zero. Dia bukan bergantung, dia tergantung. Tak ada daya langsung. Kalau bergantung masih ada daya nak bergantung. Ini tak ada daya apa pun. Maka dia betul-betul menerima daripada Tuhan dia. Sehinggalah Tuhan bagi dekat dia kemampuan. Dia ada kudrat. Kudrat ni sifat bagi Allah. Oleh kerana hamba itu tergantung, tak mampu nak buat, dia letaklah sifat kuasa tu. Supaya hamba itu ada kemampuan. Dia letak sifat kuasa, maka dengan kuasa baru dia bergantung. Sebelum dengan kuasa, dia bukan bergantung, dia tergantung. Bila dah dia bergantung, kuasa apa yang ada dekat dia? Kuasa boleh mengetahui. Dia bagi kealiman. Dia mengetahui. Pasal apa? Kalau dia tak diberi pengetahuan, dia sama macam ayam. Dia sama macam itik. Dia sama macam kuda. Dia sama macam kambing. Dia sama macam lembu. Mana nilai dia insan kalau dia sama macam dia tu? Oleh kerana dia insan, Tuhan bagilah kat dia kelebihan untuk berfikir. Maka dengan ilmu tu, lebih dia apa dia? Tafakur. Dengan ilmu tu. Maka dia boleh berfikir. Apa kelebihan berfikir? Zarif. Apa nama? Fakir. Syafiq. Apa kelebihan? Apa kelebihan berfikir? Dia dapat membezakan dua keadaan, Ustaz. Dia dapat mengetahui dulu. Nak beza lu nak tahu pun tak? No? Syafiq. Ni pesan ustaz ni. Pesan ustaz. Jangan hafal. Analyze. No? Analisa. Jangan hafal. Sebab nanti hafal nanti. Tanya belen sikit sangkut. Sebab Syafiq abang semua hafal. Saya abang zaman dah ni. Dapat kaji. Fikir. Renung. Tak tahu. Li tak ada. Tanya dia. Dia lalu banyak. Kena karate. Kena luku banyak kali lah. Tanya dia. Kita kelebihan berfikir adalah mengetahui. Apa kelebihan mengetahui? Apa kelebihan dia? Sebagai hamba ni. Dia boleh memahami. Dia boleh faham. Apa kelebihan dia atas faham kerana dia hamba ni, boleh fikir ni? Dia boleh membezakan. Apa kelebihan orang yang boleh membezakan? Dia boleh memilih. Sebab tu makhluk lain tak boleh pilih. Kita diberi peluang pilih. Sebab bila kita diberi peluang pilih, tang mana kita punya sempadan. Sempadan kita bila kita tahu antara dua benda. Baik dan buruk. Bila ada baik dan buruk, boleh tak Tuhan kita persalahkan? Tak boleh. Boleh tak Allah Ta'ala kita kata dialah menentukan semua? Boleh? Tak boleh. Kalau itu fahamlah. Dengan berfikir, dengan memahami, dengan dapat membezakan, dapat memilih. Jangan kata telah ditakdirkan Tuhan. Jangan kata saya kita yang kena. Kan? Tahu dah hari hujan. Tahu dah air turun dari langit. Pi juga tak pakai payung sekali. Lepas tu kata ni takdir Tuhan. Boleh tak? Tak boleh. Tang ni lah fikir tu. Tang ni lah nilai yang dia bagi kat kita sebagai hamba. Boleh berfikir. Bila boleh berfikir, apa? Kita boleh mengatur. Kerana kita fikir, kita boleh buat aturan.
Dan kita boleh menguasai semua benda yang Tuhan bagi. Termasuk menguasai ilmu kita. Okey. Okey. Okey, Okey, Syafiq. Rafiq. Syafiq okey. Alright. Okey. Okey. Rafiq, angkat Assalamualaikum tangan. Ustaz. Silakan. Ya, Rafi. Okey lah, tadi Ustaz kata mati tu kan, mati bagi pandangan orang-orang sufi ni macam mana Ustaz? Jelas sikit sebab di sini dia tulis ibarat burung yang keluar dari sangkarnya. Dia bagi contoh, je yang tu. Mati yang sebenar, perkataan istilah saja. Apa dia? Pertukaran alam. Pertukaran alam atau pertukaran dimensi. Kita mula-mula main alam mana dulu? Mula-mula sekali alam mana? Dia panggil alam ahdah. Alam ahdah, alam satu. Lepas tu alam wahdah. Lepas tu alam ahdiyah. Lepas tu alam nasud. Lepas tu alam hahud. Lepas tu alam jabarut. Lepas tu alam malakut. Lepas tu alam mulki. Lepas tu alam ijsan. Lepas tu alam misal. Lepas tu alam syahadah. Berapa alam dah kita lalu? Tu ya banyak alam tu. Kita kena lalu paling sikit 85 alam. Akan mati. Indah. Sekali dia buat, tak rosak dah. Yang rosak, semua yang baru. Yang qadim tak rosak. No? Yang dicipta semua rosak. Yang berdiri sendiri tak rosak. Okey, lagi. Okey lah. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Macam biasa, tekan tangan tu dulu. Kita ambil cue. Jangan yang biasa tekan pelak, langsung tak ada apa lagi. Siapa angkat tangan tadi? Tak perasan. Silakan. Tak jelas. Kuat sikit mikrofon. Dengar tak? Tak dengar. Assalamualaikum, dengar tak? Waalaikumsalam. Pelahai sangat. Ya. Okey Ustaz, ni yang tadi kata bab mati tu tadi. Ya. Yang dikatakan kita tidak wujud tu adakah sama makna dengan kita mati dalam bentuk yang mana yang seperti yang dalam buku ni? Adakah sama Ya. makna Hak tu begitu? tu istilah saja. Nak tanya Suraya. Okey. Dengar Nak tanya Suraya jawab tau. Takutnya. Takut. Saya pun orang tanya tak ada jawab apa. Okey. Suraya ni sebenar-benarnya ada ke tak? Suraya ada. Ada bila? Ada waktu lahir lah Ustaz. Waktu lahir ada, baru dah tu. Pernah tak Suraya tak ada? Tak pernah Ustaz. Soalan saya, pernahkah Suraya tak ada? Tak pernah. Bukti. Saya ada dalam pengetahuan Allah. Macam mana boleh kita tahu kata tak pernah tak ada? Sebab Allah bagi wujud. Tak. Sebab kalau Suraya tak ada, nak cerita ada macam mana? Yang boleh cerita ada ni yang tak ada ke yang ada? Yang ada. Makna tak pernah tak ada lah. Cuma tak ada dalam bentuk. Tapi bukan tak ada dalam wujud. Bila Suraya wujud?
Semasa Allah. Allah Ta'ala wujud lah. Suraya dah wujud dah. Masa dia wujud. Lepas tu saya tanya, bila pula Allah Ta'ala tu wujud? Tak tahu Ustaz. Mana boleh tak tahu. Dia kata huwal awalu. Yang paling awal. Dia abang dia wujud paling awal. Awal tu bila? Sebelum ada awal. Awal itu istilah ukuran masa untuk kita. Bukan awal pada Tuhan. Awal pada Tuhan bukan ada ukuran. Suraya ada sebelum ada matahari. Suraya ada sebelum ada bulan. Suraya ada sebelum ada alam. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Suraya ada sebelum ada jisim dan jirim. Bila tu? Itulah waktu suraya ada. Jadi mati itu istilahnya. Yang kata mati itu istilah kepada pertukaran diri. Jadi orang-orang sufi tak kata mati itu mati hancur tu dah. Pertukaran. Sebab saya selalu duk dengar istilah kita tidak wujud. Yang tu jadi saya macam Dia okey, tak apa. Saya pun pernah dengar. Saya bertanya orang yang bertanya. Orang kata tak nak wujud. Macam mana hang tahu hang tak wujud? Hang kata kita tak wujud, macam mana hang boleh tahu hang tak wujud? Kalau bukan kerana hang wujud. Yang boleh tahu tak wujud ni yang wujud saja. Yang tak wujud mana tahu kita tak wujud? Maka jawapannya kita tak pernah tak wujud. Kita ada cuma bukan dalam bentuk. Kita ada dalam pengetahuan, bukan dalam bentuk. Dalam pengetahuan ke, dalam ghaib ke, kita dah pun wujud. Tak ada wujud lain sebenarnya, melainkan wujud kita saja. Sebab kita saja mengetahui, kita saja mengerti, kita saja kenal, kita saja nampak. Lah ni antara suraya, okey? Antara suraya dengan saya. Kan? Suraya nampak saya. Lah ni betul-betul suraya nampak diri siapa? pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan. Dan suraya nampak betul-betul diri siapa dalam pandangan Tuhan tu? Kasih sayang Allah. Tak. Pak, saya tak tanya nampak apa. Saya tanya nampak siapa. Nampak siapa? Suraya nampak siapa dalam pandangan Allah tu? Nampak Ustaz Wahizam. Suraya nampak suraya sendirilah. Suraya tak ada nak nampak saya macam mana. Lah ni suraya boleh nampak saya sebab suraya yang ada. Bukan saya yang ada. Kalau suraya tak ada nak nampak saya macam mana. Masalahnya dia tak tengok dia yang ada. Dia tengok benda lain ada. Lah ni tak percaya. Nak tengok saya ada ke tak ada ni, kawan-kawan ada ke tak ada. Suraya tidur je. Nampak apa? Nampak. Kata ada. Tu tak nampak apa pun. Kalau begitu, selama benda tu ada ni, kerana ada suraya ke kerana ada benda-benda ni? Kerana ada suraya. Sebab tu yang suraya nampak bukan saya. Suraya nampak diri suraya sendiri. Yang Tuhan perkenalkan dalam keadaan saya dan kawan-kawan ni. Yang kita tengok diri kita sendiri. Ya, bukan ada siapa pun. Tak percaya. Tak percaya kata suraya tengok diri suraya sendiri. Okey. Pasal dia tengok saya sekarang, tiba-tiba. Okey. Suraya duk tengok saya sekarang kan. Tiba-tiba. Hidung saya berdarah. Susah hati siapa yang rasa? Saya lah. Pasal apa suraya nak rasa? Kata suraya tak ada. Pasal apa suraya nak susah hati? Suraya kata suraya tak ada. Lepas tu suraya tengok darah tu keluar lagi banyak. Siapa yang rasa susah hati lagi? Saya jugalah. Pasal apa suraya nak susah hati? Saya yang berdarah. Suraya tengok diri siapa sampai susah hati tu? Faham tak kita ni? Suraya tengok orang aksiden. Yang aksiden orang lain. Yang gelabah siapa? Saya. Saat lagi tengok ambulan mai. Yang senang hati siapa? Saya juga. Tengok lagi nurse angkat orang tu dalam ambulan dia pergi.
Yang lega siapa? Saya lah. Pasal apa Suraya yang nak lega, Suraya yang nak senang hati yang kena orang lain? Kalau begitu, setiap pandangan Suraya balik kat siapa? Balik pada dia. Balik kat siapa? Dia tu dah cerita lah balik kat siapa? Balik kat saya juga. Suraya semayang lega hati siapa? Saya lah Ustaz. Suraya tak semayang lega hati siapa? Susah hati siapa? Saya juga. Kalau betul-betul siapa yang ada atas dunia ni Suraya? Allah Akbar. Saya lah. Sebab tu dia kata fi anfusikum, pada diri kamu. Yang kita nak sibuk di luar diri kita tengok yang susah hati siapa, yang gelabah siapa, yang nak ingin siapa, yang marah siapa, yang seronok siapa, yang lega siapa, yang sakit siapa. Kalau Tuhan suruh semayang, lega tu balik kat siapa? Dekat yang semayang lah. Kalau dia main-main lah semayang, susah hati balik kat siapa? Juga yang dekat semayang. Sebab tu Nabi kata buat betul-betul. Sekali bukan Tuhan yang nak rosak, nak rosak. Jadi kalau habaq betul-betul kita wujud lah Ustaz kan? Tak pernah tak wujud. Abang wujud lah, mana boleh tak wujud? Tidak aku nak tahu je nak tak wujud. Yang wujud saja boleh mengetahui yang tak wujud. Tak wujud tak boleh mengetahui yang wujud. Okey. Baik Ustaz. Okey, Suraya. Baik. Okey, Anwar silakan. Dia angkat tangan dia. Silakan Anwar. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jadi kalau saya nak bertanya tentang roh ni kan. Ya. Jadi bila yang kata sangka tadi, sangka dia kan. Di roh ni burung. Ya. Hello? Ya. Hello? Ya, dengar. Ya, silakan. Roh ni okey. Roh ni burung kan, yang jasad tu sangka kan. Ya, betul. Jadi bila dia masuk kubur, dia kena pindah tadi kan. Ya. Nak tanya dia ada satu seksa kubur lagi kebaikan dalam kubur. Macam mana tu Ustaz? Okey. Roh tadi. Lah ni siapa Yang dalam kubur pindah. tak masuk. Nah, siapa yang bertanya? Saya yang bertanya. Muhammad Anwar. Anwar. Okey. Ya. Tuan Sebab kita Ustaz tengok cakap. dalam ustaz-ustaz Okey, cakap lah. dengar. Saya nak abang. Ya. Okey. Ya. Tak payah cerita pasal mati. Lah ni cerita Ya. pasal mimpi. Okey? Okey. Anwar pernah mimpi yang takut-takut tak? Ada. Yang takut tu Selalu apa? lah. Tubuh ke roh? Dia takut tu macam kena kejar. Okey. Tak apa. Wanjar lah. Yang saya nak tanya. Halo? Hello, ya. Yang saya nak tanya, ketika Ya. mimpi Ya. mimpi yang menakutkan, Ya. yang takut tu roh ke tubuh? Roh Ustaz. Roh. Kalau roh takut, tubuh heran apa? Tubuh tidur Ustaz. Kalau tubuh yang tidur, dia boleh buat apa tidur? Kalau dia tidur, lu takut siapa rasa? Masuk dalam kubur sekali lagi. Roh kena balun. Kalau dalam mimpi yang takut roh, yang letih roh, yang penat roh, yang lari roh, dalam kubur takkan roh tak kena yang sama. Dalam mimpi pun dia kena dah, teruk dah. Dalam kubur agak-agak dia kena. Ya Ustaz. Kalau begitu, yang kena balun dalam kubur ni yang hidup ke yang mati? Yang kena tabuh dalam kubur ni, kena tanya tak jawab, roh ke tubuh? Roh. Kalau roh kena, dalam mimpi roh boleh rasa takut, dalam mimpi roh boleh rasa jatuh kapal terbang, dalam mimpi roh boleh rasa lemah, dalam kubur roh rasa tak semua-semua tu esok Tuhan balun? Rasa. Rasa lah Ustaz. Kalau rasa kena jaga pasal roh rasa. Okey. Jadi just okey. Ustaz. Terima kasih. Line tak elok, line putih lambat. Line lambat. Ya.
Okey. Puan Masnah angkat tangan tadi, silakan. Assalamualaikum Puan warahmatullahi Masnah. wabarakatuh. Saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz dan juga Yes. rakan-rakan, daripada apa yang saya dengar tentang Puan Surayah tu tadi dan juga mengenai siksaan kubur tu tadi. Okey, yang pertama sekali adalah kisahnya Puan Surayah. Jadi adakah apa yang kita lihat sama ada baik, jahat, kebaikan tu semua adalah sebenarnya diri kita tu sendiri? Ya, Okey, betul. itu satu. Jadi maknanya semasa kita berada dalam alam barzakh, yang disiksa adalah diri kita sendiri yang seperti kita hidup ni. Ya, betul. Astagfirullah. Saya faham Ustaz, terima kasih. Ya, betul. Betul. Sebab tu Nabi kata, lakukanlah yang baik sebab lagi nak kena. Tak apa, ada Okey. jalan keluar. Tuhan kata aku buat jalan keluar untuk kamu semua. Kita mengaji sampai faham, kita buat jalan keluar, mesti kita tenang dan lapang. Tapi lah ni kita bagi takut bagi banyak sikit. Supaya kita tak jadi orang yang selalu duduk dalam zon selesa. Kita jangan ada dalam zon selesa. Okey, lagi. Okey. Okey, daripada Elmi Azham Shah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jasad Waalaikumsalam. pulang bersama roh tu macam mana Ustaz? Mana dia pulang bersama, dia balik tempat dia, roh balik tempat dia. Kita je kata pulang bersama. Jasad dia buat elemen tanah, dia kena balik kat tanah. Jasad dia buat elemen angin, dia kena balik ke angin. Jasad dia buat elemen api, dia kena balik ke api. Jasad Tuhan buat daripada elemen air, dia kena balik ke air. Mana bersama dengan roh? Roh bukan api, bukan tanah, bukan air, bukan angin. Roh balik mana? Wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada ilmu Tuhan. Duduk di sana. Siksa. Tuhan tahu nak siksa lagu mana. Tapi cuba tanya diri kita semua. Adakah Tuhan jadikan kita untuk disiksa? Tak. Tak kan? Tak kan? Siapa yang cari pasal suruh kena siksa? Kita. Sebab tu Tuhan kata, aku kan nak siksa hang. Hang yang minta aku siksa hang. Hang yang buat perangai suruh aku siksa hang. Hang yang buat bawa diri suruh aku siksa hang. Aku tak pernah buat nak siksa hang. Aku buat hang nak letak hang pada orang yang tempat paling elok. Pasal apa hang pilih untuk nak disiksa? Bukan salah aku, salah hang. Tuhan kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumi. Sesungguhnya aku tak mengubah. Dia tak ubah dah apa dia bagi kat kita. Tauhid, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dia tak ubah dah. Hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim. Hampa yang ubah sendiri semua nak pergi ke lain. Aku dah bagi semua elok dah untuk hamba. Apa dia ubah? Aku suruh mai ke dunia ada biji mata, tengok benda, kenal aku. Hampa tengok benda, kenal apa? Kenal benda. Aku bagi telinga, suruh dengar bunyi, kenal aku. Hampa dengar bunyi apa, kenal apa? Aku bagi hidung, suruh menyawa, suruh bau, supaya kenal aku. Hampa bau apa kenal apa? Kenal lain. Siapa yang nak masuk neraka sebenarnya? Siapa yang minta diri disiksa sebenarnya? Kita. Tuhan kata aku tak nak kenal urusan ni. Ini hang yang nak, bukan aku bagi. Okey. Ibrahim, silakan angkat tangan. On microphone. Ibrahim. Touch dekat skrin tu, dia ada mikrofon. Tekan on. Tak biasa lagi. Touch screen, lepas tu boleh on mikrofon. Tekan lambang mikrofon yang merah tu.
Okey. Assalamualaikum. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Ya Waalaikumsalam. Ibrahim, silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada Ibrahim daripada Shah Alam. Saya ada dua soalan di sini. Okey, saya ada dua soalan di sini Ustaz. Yang pertama, dalam kuliah Ustaz tadi mengatakan yang kita ni boleh memilih. Diberi akal dan fikiran untuk memilih yang mana baik, yang mana yang tak baik. Okey. Jadi saya nak kaitkan dengan yang mengatakan yang ayat yang mengatakan yang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tu. Maksudnya kita ni tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Jadi seolah-olah maksudnya kalau Allah tak izinkan kita tak boleh nak memilih. Begitulah saya faham. Jadi macam mana tu Ustaz? Macam ni. Memilih tu izin lah. Akal tu izin lah. Faham tu izin. Ilmu tu izin. Dia berizin dah semua. Tidak zalim lah dia. Dia buat kita, dia kata tak ada daya. Tapi dia buat kita. Dia bagi mata, tak ada daya. Dia bagi telinga, tak ada daya. Sedangkan mata dan telinga itulah daya. Maka akal itu adalah daya. Maka sifat bagi akal pilih. Maka zalimlah Tuhan. Dia bagi sifat akal boleh pilih. Kita kena ikut dia pilih. Kita kena ikut dia letak. Zalim lah. Okey. Faham Ustaz. Yang kedua, berkaitan dengan roh tadi Ustaz ya. Roh ni, siapakah roh tu Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, roh ni banyakkah? Maksudnya roh saya dengan roh di Ustaz, di dalam Ustaz tu maksudnya roh Ustaz dengan roh saya ni sama kah? Okey, dengar jawapan ni. Ya Muhammad, apabila ada mereka bertanya tentang roh, katakan roh itu adalah urusanku. Dan Tuhan kata, syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Hang tengok yang banyak, hang nampak yang satu. Hang tengok yang satu, nampak yang banyak. Apa pula maksud? Roh satu ke banyak? Satu. Satu lah kalau macam tu Ustaz. Satu ya. Apa bukti roh satu? Tengok satu pada yang banyak. Apa bukti kata roh tu satu? Tadi saya kata, Tuhan kata Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang roh, katakan roh tu urusanku. Sekarang ni saya tanya pula, roh tu satu ke banyak? Sebab dia kata urusanku. Satu. Apa bukti kata satu? Sebab? Urusan Allah. Sebab dia mai daripada hu ahad. Dia bukan mai dari hu isnin, hu selasa. Dia mai dari hu ahad. Tengok banyak mana pun, tengok yang satu tu. Tengok yang satu tu pun akan nampak satu tu walaupun dia tunjuk yang banyak. Tetapi satu tu je berdiri. Di mana? Tadi Suraya tanya dah. Suraya tanya. Dan saya habaq dekat dia. Suraya kata, tengok orang masuk hospital, dia yang sedih. Ramai ke sedih? Ke satu yang sedih? Kalau masa tu Ibrahim ada sama. Ramai ke sedih? Ke sedih tu satu tu yang sedih? Kalau saya ada sama, satu tu ramai ke sedih, ke satu tu yang sedih tu satu tu. Tu dah satu. Walaupun kita tengok banyak, dia tetap satu. Okey. Baik. Okey, Suraya, angkat tangan, silakan. Okey Ustaz, saya nak tanya tadi yang Ustaz sentuh pasal bab pilihan tu. Ya. InsyaAllah daripada apa yang Ustaz terangkan daripada yang dari yang pilih tu boleh dapat tangkap lah. Cumanya yang saya nak kaitkan bila semua ada dalam pengetahuan Allah. Jadi makna kata apa yang kita pilih pun Allah dah tahu. Ya. Jadi kalau Allah dah tahu, makna kata kita pilih ke Allah yang pilih? Lah ni siapa yang ada betul-betulnya, Allah ke kita? Kalau Allah yang pilih, ni pakai purdah Allah pakai ke Suraya pakai?
Allah Ta'ala pilih bagi Suraya pakai ke Suraya sendiri pilih nak pakai? Saya pilih nak pakai. Kalau lagu tu di mana yang kata Allah Ta'ala pilih bagi? Tapi dalam pengetahuan dia, Dalam pengetahuan dia, tapi yang buat siapa? dengan izin dia, Yang buat siapa? Dia tak payah cerita. Tapi yang buatlah ni siapa? saya yang Kalau buat. lagu tu, Allah Ta'ala ke bawa kita pergi masjid ke kita yang nak pergi? Kita yang nak pergi. Kalau lagu tu, Allah Ta'ala bawa pergi minum arak ke kita yang nak minum? Kita lah yang nak minum. Kalau tu siapa pilih semua tu? Kita lah yang pilih. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Kudrat siapa? Kudrat Allah. Siapa yang diberi peluang guna semua-semua tu? Kita. Kalau tu Tuhan ke yang buat, kita ke yang buat? Kita. Ha. Kalau tu nak kena tanya esok, Tuhan kena jawab, kita kena jawab. Kita lah. Kalau lagu tu, kita buat salah, kita nak kena hukum ke Tuhan nak kena hukum? Kita lah. Kita nak masuk neraka, masuk dengan Tuhan ke kita masuk ke lepas tu Tuhan ada sekali ke Tuhan tak ada sekali? Kita je. Ha, kalau lagu tu semua duduk kat Tuhan ke duduk kat kita? Duduk kat kita lah. Ha? Walaupun Tuhan punya semua, hang yang merasai. Hang tak miliki, aku miliki tapi yang rasa hang. Kalau bukan hang, aku tak payah buat hang. Jadi Kalau begitu, ya. Jadi ayat yang kita nak kata bersandarkan semua pada Tuhan tu tak boleh lah kan Ustaz? Ya, sebab tu ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab tu ada je tu. Sebab bila dikatakan bila kita bicara tentang Tuhan ni wa imam macam mana sekalipun at the end of the hujung-hujung tu Tuhan juga. Jadi makna itu yang kata semua sandar kat dia. Saya Zalim tak Tuhan? Dia bagi mata, kita tak boleh tengok apa yang kita kena, kita mau, kita kena tengok apa yang dia mau. Zalim tak Tuhan buat begitu? zalim lah. Dia tak zalim. Aku bagi mata kan nak tengok apa yang tengok. Tapi aku abang dah. Kanlah, jangan tengok benda-benda tu. Saufa ta'lamun, nanti akan ketahui. Adakah dia tak izin untuk tak bagi tengok? Tak, dia izin. Tapi dia pesan tak jangan tengok? Dia pesan. Jadi ketetapan Allah tu terletak pada yang Allah tetapkan kita boleh memilih. Tu ketetapan dia, hang boleh pilih. Bukan yang kita buat tu, tu kita yang pilih nak buat. Faham. Yang kita tak boleh pilih, hak Tuhan buat tak boleh pilih hujan nak turun bila. Awan nak jadi bila. Siang nak tukar bila, malam nak tukar bila. Matahari nak naik bila, matahari nak turun bila. Bila bulan nak keluar. Tak boleh buat tu. Hak tu kena terima apa dia buat. Tetapi dalam urusan kita, yang Tuhan kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Urusan kita sebagai khalifah mengurus, membangunkan diri kita supaya kita benar-benar menjadi utusan Tuhan. Kita jadi ambassador, kita jadi duta atas dunia ni, membangunkan jiwa, membenarkan Allah dan Muhammad. Tu pun duk ada kat kita semua tu. Tu je kerja kita. Dan paling besar, kita diutuskan untuk menikmati semua nikmat yang selama ni kita tak pernah ada. Dia bagi kita nikmati, setelah kita nikmati, balik dekat dia. Di mana? Tenang, lapang, seronok, balik kat dia. Lepas tu, kita selalu dalam keadaan mengenal, mengetahui dari dia nikmat ni sampai dan kepada dia nikmat ni kembali. Duduk di mana? Tetap duduk kat kita. Tetap ada kat kita. Kita disuruh tahu yang tu. Kita tak diperintah apa pun. Kita diperintah mengenali. Sebab kenal itu paling penting. Kalau tidak lagi semayang kita tiru. Kalau tidak lagi puasa kita tiru. Kalau tidak lagi semayang, baca Quran, sedekah semua kita tiru. Ini kita kenal, kita buat bukan kerana tiru.
Kita buat kerana kita kenal. Masalah jadi kita tak kenal. Bila tak kenal kita nak bersangka-sangka. Bila tak kenal kita main nak tuduh-tuduh, main nak ikut-ikut. Ni semua ketetapan Allah, ni semua ketetapan Allah. Bila yang aku tetap semua aku bagi kau lah. Aku bagi hang tahu gelap dan cerah. Aku kenal hang gelap dan cerah. Aku bagi hang pilih. Nak duduk gelap dan cerah. Aku bagi hang tahu buat. Bila duduk gelap, hang buat aku benar. Bila duduk dan cerah, hang boleh buat aku benar. Semua aku bagi. Macam mana hang kata aku tentu tuan-tuan? Zalim lah aku. Aku buat kat hang gelap, hang tak boleh ubah. Hang kena duduk dalam gelap sampai bila-bila. Hang boleh ubah. Dalam gelap hang duduk dalam cerah lagi. Dan cerah aku bagi kat hang pun hang boleh ubah. Hang boleh duduk dalam gelap. Di mana hang kata ketetapan aku? Bukan akal hang ketetapan aku kah? Bukan kehendak hang ketetapan aku kah? Bukan aku bagi hang semua. Kalau kami sempurnakan bahagian kami kepada mereka. Bukan dia sempurnakan lah dengan akal tu. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan tidak bergerak walau sebesar zarah Baik. tanpa izin Tuhan? Okey. Lah ni, kalau bukan dengan izin Tuhan, Suraya boleh menyawa tak? Tak. Nak bergerak zarah macam mana kalau dia tak izin? Di mana izin dia? Mekanisme yang ada dekat Suraya. Jantung tu keizinan. Paru-paru tu keizinan. Buah pinggang tu keizinan. Udara tu keizinan. Segala gas yang ada dalam udara keizinan. Suraya nak tarik nafas tu keizinan. Suraya nak buang nafas tu keizinan tu kita kait dengan macam tu. Okey. Tak akan lari daripada tu. Mesti duduk macam tu. Semua orang. Bukan sekarang. Semua makhluk atas dunia ni kena duduk atas keizinan. Tetapi keizinan tu Tuhan letak kat kita dah. Hang boleh angkat tangan tu lah izin. Di mana akal hang. Di mana otak hang. Di mana otot hang. Di mana darah hang. Daging hang. Semua tu keizinan yang ada aku bagi. Hang boleh buat tu. Kita punya faham. Duk tangis ketui. Tuhan duk ujung tu. Izin buat main. Ingat lagu tu lah. Baik. Okey Suraya. Terima kasih Ustaz. Baik. Sorry Suraya. Baik. Saya bab-bab ni memang dia teringat ya. Bakak. Tak apa Ustaz. Sebab saya bengong lama dah ni. Mesti, lepas ni mesti tak bengong punya. Jangan bimbang. Mesti okey. Baik. InsyaAllah. Okey, Azwan tadi angkat tangan. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Mana? Waalaikumsalam. Ya Azwan. Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, kalau accident tak ada. Ustaz rasa sedih. Macam Suraya kata sedih. Tapi saya tiba padam muka. Macam mana tu Ustaz? Macam ni. Azwan ada dua perkara. Satu mazmumah, satu mahmudah. Dua-dua dekat Azwan. Azwan nak keluar mana? Kebiasaan bagi seorang manusia dan hamba nak keluar mana? Dia di atas Lah ni kebiasaan. Tak ada dependnya. Kebiasaan bagi sifat manusia nak keluar mana? Yang baik Ustaz. Pasal apa pergi keluar yang ngata kau orang pasal apa? Sifat kita bukan lagu tu. Pasal apa awak keluar tu? Tengok dia apa. Sebab tu kita yang pilih tu. Tuhan kata bukan aku. Orang yang pilih tu. Kita dah ada dua-dua. Kesian dengan marah. Dua-dua dah ada. Okay. Betul. Sifat kita. Sifat Muhammad. Sifat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Sifat dia. Kesian ke marah? Kesian. Pasal apa tak guna kesian? Pasal apa nak marah? Pilih tak? Kan kena esok. Esok buta je kena. Okey tak? Baik. Okey Hafizal, silakan. Hafizal? Mana api? Hafizal? Tadi dia angkat tangan. Tak ada. Saya bagi soalan Faiz Ustaz. Ya, silakan. Bila kita diberi pilihan, redha tu bagaimana pula Ustaz? Apa dia redha tu? Kena beritahu kat saya. Apa yang Hafiz, siapa tanya? Faiz Daniel Jaslik. Silakan tanya aku. Faiz Daniel, saya nak tanya redha tu apa dia?
Saya Ustaz. Assalamualaikum. Pak Izzainul tu arwah anak. Ingat pun laki-laki, ya Allah. Arwah anak saya punya ID nama. tu. Okey. Allah. Ni apa dia Redha? Puan nama apa? Nama saya Jaslyn Ustaz. Okey, Jaslyn. Apa dia Redha tu Jaslyn? Redha tu Redha tu berserah Ustaz. Berserah. Okey. Dalam istilah redha tu berserah. Redha yang kata berserah sebenar-benarnya tu lagu mana? Terima seadanya, betul? Betul. Okey. Lah ni saya nak tanya, kalau begitu, apa yang betul-betul Jaslyn faham tentang redha? Segala urusan itu saya serahkan kepada Allah. Redha. Tak. Redha yang sebenar adalah diri Jaslyn yang Tuhan dah buat sempurna tu, itulah redha. Diri Jaslyn yang dah sempurna, dah elok dah semua. Itulah keredaan. Menerima semua yang Tuhan bagi. Tak ada ubah, tak ada bising, tak ada apa pun. Dari dulu sampai lah tak pernah bising tentang diri kita. Sebab diri kita adalah keredaan. Tu redha. Kalau begitu, kita nak kata redha lagu mana kalau kita tak menerima. Kalau diri kita tak terima, kita asyik bising, asyik merengek, asyik komplain. Macam mana yang kita kata redha? Diri kita seadanya yang dipandang Tuhan daripada zero sampai hari ini. Itulah redha. Sebab tu bila ada redha yang tu, redha siapa sebenarnya? Redha siapa? Redha diri sendiri Ustaz. Redha siapa? Betul redha diri sendiri tu redha siapa sebenarnya? Redha Allah. Itulah redha Allah. Diri Jaslyn itulah redha Allah. Tak payah cari redha dah. Sebab redha tu dah berdiri dengan kita dari dulu sampai lah. Sampai bila-bila. Redha dah dengan seadanya. Sebab tu bila redha tu, hukum sampai. Tak apalah aku redha dah dengan diri ni. Masalahnya orang asingkan redha tu di luar. Bukan diri dia. Dia nak ambil redha buh kat diri dia. Nak buh apa benda redha diri dia sendiri yang dinamakan redha, bukan benda luar. Makan nasi mentah. Redha duk tahu mana? Makan nasi mentah, redha dah tahu mana? Redha pada diri sendiri Ustaz. Sebab tu bukan nasi tu yang kita redha, diri kita yang kita redha. Okey, Lin, okey. Faham dah tu? Terima kasih Ustaz. Aku dia redha. Baik. Next. Okey, saya tanya soalan Ustaz. Ni daripada Elmi tadi terlepas. Okey Ustaz, asal kita dari rahmat Allah pulang ke rahmatullah. Mohon pencerahan Ustaz. Mai daripada kenal Tuhan, balik kepada pengenalan Tuhan lah. Kalau Tuhan tak kenal kita, takkan kita nak mai. Kenal tu, yang dimasukkan kenal tu, Tuhan tahu, Tuhan reti. Maka tu disebutkan rahmat Allah. Disebutlah rahmat. Pengenalan Tuhan tu. Maka nak balik tak mana? Mesti balik kepada pengenalan Tuhan. Pasal apa? Pasal semua benda balik ke dia. Kita takkan nak mai dari lain. Kita akan nak balik ke lain. Mai dari dia, balik ke dia. Okey. Apa mai dari siapa? Jawab. Lapak mai dari siapa? Dari Tuhan. Kenyang balik pergi ke siapa? Kenyang balik pergi ke siapa? Balik ke Tuhan. Mai dari Tuhan balik ke Tuhan tu nak tengok di mana? Diri kita. Tengok diri kita. Sebab tu redha lah dengan kenyang dan lapang. Sebab dia mai daripada Tuhan tapi terbit dari kita ni. Balik kepada Tuhan tapi sampai kat kita. Sebab tu redha dengan diri kita. Lapang pun tak apa. Kenyang pun tak apa. Pasal apa? Dia silih berganti. Kita tak selalu kenyang. Kita tak selalu lapang. Pasal apa? Tak selalu kenyang, tak selalu lapang. Pasal apa? Baharu. Pasal lapang dan kenyang Tuhan punya. Kalau kita punya makan sekali kenyang, tak payah lapang lah. Sekejap dia bagi lapang, sekejap dia bagi kenyang. Nak abang ada lapang. Imai dari aku untuk hang. Nak bagi hang nikmati kenyang.
Kalau tak ada lapang, macam mana nak tahu kenyang? Aku bagilah kenyang tu tak kekal. Supaya lapang balik. Kamu boleh membezakan dua-dua tu. Aku tak bagi lebih daripada tu. Kalau aku bagi cerah, aku bagi gelap. Kalau aku bagi sakit, aku bagi sihat. Kalau aku bagi tenang, aku bagi serabut. Kalau aku bagi kaya, aku bagi miskin. Kalau aku bagi cerdik, aku bagi bodoh. Pasal hang menikmati dua-dua tu. Maka dua-dua tu aku punya. Hang menikmati. Bila aku punya, hang tak boleh selalu lapang. Bila aku punya, hang tak boleh selalu kenyang. Aku nak bagi lapang, hang lapang lah. Aku nak bagi kenyang, hang kenyang lah. Pasal apa aku nak bagi lapang? Pasal hang tahu nilai kenyang. Pasal apa aku bagi kenyang? Pasal hang tahu nilai lapang. Faham tak tu? Faham tak tu waktu? Faham. Faham. Okey Ustaz. Sekarang kalau macam tu Ustaz, lapang kenyang tu tak sentuh pun dia. Betul ke tak macam tu sentuh Ustaz? diri tu pun. Tak kena menang diri pun. Yang duk kena tubuh luar ni lapang kenyang tu. Diri dalam Allah. tak sentuh dengan lapang, tak sentuh dengan kenyang. Tapi diri dalam mengetahui tentang lapang dan kenyang. Diri dalam ni bukan perempuan. Diri dalam ni bukan lelaki. Diri dalam ni mengetahui tentang perempuan dan lelaki. Sebab tu dialah duk abang tu. Kita duk bahas ni semua diri luar ni nak buat apa? Allahu Akbar. Tapi, next tapi dah tuan-tuan duk belajar, kena belajar lah, belajar tahu semua. Esok kalau orang berbahas boleh gelak ya. Hang tak sembang ni, hang tak faham kalau sembang hang pun. Masalah dia dah tahu Ustaz Duk Abang ni jadi sakit hati tengok orang duk merapu tu Ustaz. Tak apa. Kita geram pembetul dia. Heretlah kot mana pun. Walaupun berkali-kali, heret. Sebab Nabi buat kerja Islam ni 24 tahun tu, bukan sikit. Kita heret sampai kita tak ada cara lain, jangan tinggal dia. Angkat tangan, ya Allah, serat ni aku boleh buat. Aku tak boleh kill benda ni. Jangan tinggal, jangan biar. Sebab kita disuruh untuk mujahadah, jihad. Abang, biarlah nak berkelahi pun tak apa. Tapi kita nak abang dia. Supaya dia tak duduk dalam jumut, sempit. Baik. Silakan, ada lagi soalan? Ya, Zul angkat tangan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Nur. Ya, waalaikumsalam. Ya, Nur. Tak apa. Nur Ustaz, kita diberi akal lalu untuk membuat pilihan. Ya. Pilihan itu baik dan buruk. Ya. Jadi baik dan buruk itu adakah bermaksud kita boleh mengubah takdir lain kepada takdir yang lain, dan adakah doa itu juga bermaksud mengubah dari takdir lain ke takdir yang lain, ataupun doa sekadar hanya sebahagian daripada takdir? Takdir ada dua. Satu takdir mubram. Satu takdir mu'allaq. Yang mubram tak boleh ubah. Yang boleh ubah hak mu'allaq. Takdir yang boleh ubah ni, anak nak naik basikal, kita boleh beritahu jatuh atau tak jatuh. Sebab kita boleh ubah dia. Takdir tak boleh ubah ni, jantung nak berhenti dah. Tak boleh dah. Bubuh pi lapam boleh dah. Tak boleh ubah dah takdir tu. Doa adalah nilai bagi hamba. Bukan nilai untuk nak ubah takdir. Kalau doa nilai nak ubah takdir, syukri. Apa nama ni? Tanya ni. Nazri. Okay. Muhammad Nazri. Nazri nak mati lagi. Ya. Nazri nak mati lagi. Nak doa, nak panjang umur ke doa nak pergi mati? Panjang umur. Kalau lagu tu, lepas panjang umur kakak nak minta apa tu ni? Tunggu sampai masanya. Sampai masanya tu bila? Sampai masanya tu bila? Kalau lagu tu semua orang boleh berdoa tunda mati agak-agak, malaikat maut nak ambil siapa ni tak mati-mati. Tapi doa ni kenapa? Doa nak menghilangkan resah, nak menghilangkan kecewa, nak menghilangkan putus harapan. Sebab kita percaya adanya Tuhan. Maka putus harapan tak ada sebab doa dah. Sebab tu dia suruh berdoa. Tapi doa tak mengubah. Kalau doa mengubah, tentu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta doa kat Tuhan Abu Jahal bagi masuk Islam. Abu Jahal bagi beriman. Tentu Abu Jahal beriman. Beriman ke Abu Jahal? Tidak. Habis kata doa boleh berubah. Kalau kita doa Tuhan tak bagi, tak apalah, kita ni cara cahaya mana. Nabi doa pun Tuhan tak bagi.
Tetapi jangan tak berdoa. Sebab nilai hamba tu ada di mana? Doa. Ada di doa. Doa tu bukan Allah, ya Allah, bukan yang tu. Doa tu meletakkan pengharapan terhadap Tuhan. Meletakkan pengharapan, itulah doa. Doa di mulut ni isyarat. Kalau doa di mulut yang Tuhan nak dengar, orang bisu pakai Tuhan tak dengar. Sebab orang bisu kalau cakap. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Gatal kepala jawab. Baik. Ada lagi? Siapa angkat? Suraya, silakan. Ya, Suraya, silakan. Maaf ya Ustaz, saya banyak tanya ni. Tak apa, tak apa. Suraya tak tanya, siapa pun tak tahu. Suraya tanya, orang lain semua tahu. Saya pernah dengar ceramah hikam Ustaz dalam YouTube yang mengatakan doa itu tidak dapat menembus tirai takdir. Tidak tirai takdir, ketetapan yang Allah dah tetapkan. Jadi jadi okey, yang itu saya dapat faham sikit lah Ustaz. Cuma yang saya nak tanya, jadi makna kata, contoh kalau kata kita berdoa, yang Ustaz kata tadi, kita berdoa tu adalah pengharapan kan, kita mengharap. Ya. Contoh yang paling nyata yang ada kat saya sekarang ni, saya mengharap, berdoa dan meletakkan sangat pengharapan dapat belajar dengan Ustaz Wan Hizam secara berdepan. Selama 3 tahun pengharapan saya. Allahu Akbar. Jadi kalau nak dikaitkan dengan doa ni, bila doa ini setelah 3 tahun Allah makbulkan, jadi maknanya Allah makbulkan doa saya ke ataupun memang telah ada dalam takdir Tuhan yang saya tak boleh dalam cerita besar memang ada. Dalam cerita pecahan boleh kita sebut kebetulan. Sebab doa Nabi Musa 40 tahun nak pergi Firaun musnah. Selepas 40 tahun Nabi Musa, Nabi Harun berdoa, baru Firaun musnah. Adakah kerana dia doa atau adakah kerana ketetapan Tuhan terhadap cerita Lauh Mahfuz mengenai sifat Firaun dan sifat Musa? Pada nilai kehambaan. Jadi Suraya berdoa, Tuhan bagi pasal apa? Meletakkan nilai kehambaan itu tinggi sungguh ketika berdoa. Meletak nilai kehambaan ini bermakna mengenal sungguh Allah, mengenal sungguh diri. Pengharapan seolah-olah minta Tuhan tu seolah-olah ada depan Suraya. Ada sungguh depan sampai nampak dia. Kita punya pengharapan tu sampai kita kenal Tuhan tu. Maka hak ni biasanya terkabul. Noh? Pasal apa? Doa orang-orang yang berdoa dengan hambaan diri dia. Tak mampu, tak berdaya, lemah, jahil, hina, papa kedana, rasa leceh, rasa rendah, rasa tawaduk. Diri tu betul-betul ada dekat dia. Maka doa tu automatik termakbul. Masalahnya hari ni kita berdoa dalam keadaan ya tak ya. Kalau berdoa tu tak ada, Tuhan tak boleh ayat ihdinas siratal mustaqim. Tapi itu keterpaksaan. Dia kena baca hak tu, bukan dia nak berdoa sangat. Tetapi hak Suraya kata ni bukan keterpaksaan, sungguh-sungguh merasakan kalau Tuhan tak bagi beban ni tak akan bangkit dari aku dan mesti aku musnah. Sebab dia saja boleh mengangkat beban ni. Doa macam tu termakbul. Itu pun mesti berada dalam Lauhul Mahfuz. Okey Suraya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Suraya tanya orang lain yang kena Ustaz. Tu mana cik nak tahu dia tak apa. Steady. Okey Ustaz. Ustaz pun boh yang tinggi-tinggi ni Ustaz. Abang sikit bagi kita tahan sikit Ustaz. Kadang kita tak tahan ni, load tinggi.
Macam mana Ustaz? Persediaan kita Ustaz nak bagi tahan. Okey. Lah ni macam ni. Tuhan kata, hampir lah. No, hampir lah. Sebab diri hang tu nyata sangat tentang aku. Hampir lah. Hang peganglah aku. Hang peganglah sifat aku. Sebab tak ada siapa pun ada hang je. Hang pegang sifat aku, hang tunjuklah sifat aku. Nescaya seluruh alam ni akan tunduk ke hang. Dan tak ada siapa yang aku suluh, tak ada siapa yang aku tunjuk. Aku tunjuk diri hang saja. Hang nak tengok aku, hampir tengok di cermin, hang tengok wajah hang. Hang nak tengok diri aku, hampir tengok di cermin, hang tengok rasa hang. Tu semua adalah aku. Barakallah, ya Allah. Awak lah jadi macam ni Ustaz. Oi. Mana cik nak tahu mereka tak habaq. Kan? Kita rasa rugi Ustaz masa 30 tahun, 40 tahun, 50 sebab tahun. Tu, rasa rugi. sebab tu Tuhan kata wal as, demi masa. Apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dia mana rugi? Illal ladzina amanu. Kecuali mereka-mereka yang kenal aku. Mereka-mereka yang nampak aku. Mereka-mereka yang tahu aku. Mereka-mereka yang dekat dengan aku. Nak amanu tu. Mereka ni tak rugi. Wa amilu salihah. Selepas mereka tahu aku, selepas mereka kenal aku, selepas mereka faham aku, mereka beramal dengan soleh. Orang ni tak rugi. Wa tawasau bil haqq, dan mereka yang dah kenal aku, mereka yang dah tahu aku, mereka yang dah faham aku, mereka berpesan sesama mereka dengan benar. Apa dia? Pesan tentang aku, bukan tentang lain. Tawasau bis sabr, dan mereka yang kenal, yang faham, yang tahu aku, mereka pesan walaupun berbagai-bagai halangan yang ada di hadapan mereka, mereka pesan dengan sabar. Itulah pasal rugi. Tengok manusia Allah ni. Tengok di luar sana. Orang berbicara tentang apa? Orang berbicara tentang kedudukan kita atas dunia ni. Nak jadi pemerintah kan, nak jadi rakyat. Orang tak sembang pasal Tuhan. Wahai di balik pemerintah tu ada siapa? Ada Al-Malik yang merajai. Ada Al-Qudus yang suci di balik kerajaan. Ada siapa fikir? Ada siapa bincang? Kita bangun pagi-pagi menghadap nasi lemak. Tengok nasi lemak. Ada siapa bincang tentang Ar-Rahman? Siapa bincang tentang Ar-Rahim? Telur ayam, nasi lemak, cabai, bawang merah, bawang putih, daun pisang, santan. Siapa buat bagi you? Depan mata. Allah. Minum Nescafe, minum Milo, minum kopi. Ada orang berbincang tentang Tuhan? Tak ada. Tak ada. Lepas tu kita nak sibuk. Kita nak sibuk suruh Tuhan pulang syurga. Banyak lagi punya syurga. Allah. Baik. Nizan, silakan. Tadi angkat tangan. Ya, Nizan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Muhammad Nizan. Soalan saya ni teruk sikit lah. Tak apa. Apa ni, yang dikatakan hamba tu tadi, jasad kita ke roh kita Ustaz? Yang dikatakan hamba tu tadi, yang bukan jasad, bukan roh. Yang dikatakan hamba tadi, yang tahu apa itu jasad, yang tahu apa itu roh. Okey, soalan kedua Ustaz. Apa ni, betul ke tak betul kalau selama ni saya fikir kalau kita solat tu sebenarnya kita nak mengesahkan yang di dalam ke apa Ustaz? Kita solat tu sebenarnya kita nak mengesahkan diri kita lah yang dalam. Betul lah tu. Yalah. Kita nak mengiyakan diri kita saja, bukan yang lain. Dia bukan dok berangan, dok ada kat atas langit. Tak ada. Dia bukan nak mengiyakan Tuhan. Dia bukan nak mengiyakan Nabi. Dia bukan nak mengiyakan Adam. Dia nak mengiyakan diri dia. Maka kita yang menerima. Cuma janganlah keluar pasal dia ni benda aurat. Benda yang tersembunyi. Dia aurat Muhammad dengan buka. Buatlah sembahyang menyembah Tuhan. Buatlah, tak apalah.
Walhal, kalau kita semayang menyembah Tuhan, maka lemahlah Tuhan tu perlu disembah. Jadi kalau kita tak sembah, Tuhan tak boleh jadi Tuhan. Kita bukan sembah Tuhan, kita memperhambakan diri. Menzahirkan kehebatan diri kita. Di mana? Ketika solat. Pasal apa? Menggugurkan kesombongan. Bila kita buang kesombongan, hebat diri itu berdirilah. Apa dia? Fitrah. Walaupun dia mai dari Tuhan, dia tahu diri dia hamba. Walaupun dia memiliki keagungan kehebatan, dia tetap diri tahu diri dia hamba. Maka tu kita solat. Dan paling besarnya, solat itu pakaian pengiktirafan Allah kepada kekasihnya yang bernama insan. Lah ni kita ada anak, contoh kita ada anak kita baju dia berlemoy, kotak-kotak. Kita dah tengok baju dia kotak. Kita nak pergi beli baju kat dia, betul? Apa nama apa tadi tau? Hanizan. Okey. Muhammad Hanizan. Okey. Hanizan ada anak? Ada Ustaz. Okey. Anak baju berlemoy lah ni. Hanizan tentu nak beli baju kan? Ya. Nak beli baju hak koman-koman kan, nak beli baju elok kat anak? Baju elok Ustaz. Lepas tu warna yang anak suka, Hanizan tahu dah ada suka warna apa? Tahu. Lepas tu corak baju tu Hanizan tahu dah anak suka corak apa? Tahu Ustaz. Tahu. Lepas tu Hanizan bawa balik, Hanizan panggil lah dia, Hanizan bagi baju kat dia, kan? Dia tak kata terima kasih, Hanizan nak marah ke? Tak. Tak. Lepas tu dia pakai baju tu, siapa yang seronok? Dia seronok kan Hanizan yang seronok? Saya seronok. Kalau tu Tuhan suruh kita semayang, siapa yang seronok sebenarnya? Kita yang seronok Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Okay, ni apa? QW Creek apa nama? Silakan. Silakan Cik. QW Creek. Oh, nama tak ada, payah nak panggil. Bunyi macam circuit breaker ni. Itulah pasal. Nama company ke Pak? Macam-macam. Silakan. No Syarina. Silakan. Angkat tangan dia tadi. Mana tu? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya lagi. Waalaikumsalam. Ya, sila Syukri. Nama saya Nazri Ustaz. Nazri. Okey, Nazri. Nama saya Nazri. Ya, silakan. Okey, macam Ustaz cakap tadi, kita itu bukan bermakna kita menyembah Tuhan, tapi mengiyakan sebagai seorang hamba. Ya. Betul. Ini bermakna Tuhan tidak menilai amalan kita, tapi menilai diri kita. Adakah maksudnya begitu? Tak begitu. Tapi untuk belajar begitu lah. Sebenarnya bukan menilai diri pun, dia nak buat apa? Dia tak tahu pun nak nilai diri kita. Okey. Tapi untuk belajar ni, tak apalah Tuhan nak menilai diri kita. Tuhan nak menilai ni, kalau dia tak tahu ke kita ni? Tahu. Kalau gitu yang nak menilai diri kita siapa? Diri kita. Kita sendiri kan tak? Jelas Ustaz. Baik, sama-sama. Azwan dari tadi angkat tangan, silakan. Kau tertekan. Azwan. Cik Wan. Sengak pula. Baik, ada lagi soalan. Okey, Suraya silakan. Ya, Suraya silakan. Okey, yang dikatakan dosa pahala syurga neraka. Saya adalah juga belajar, tapi itu yang buat saya bengong tu. Okey. Akhirnya tidak ada dosa, akhirnya tidak ada pahala, akhirnya tidak ada syurga, akhirnya tidak ada neraka. Maknanya Ustaz? Maknanya yang ada kita sebab yang menerima dosa. Benda buruk kita yang rasa, kita yang buat. Yang menerima pahala, benda baik kita yang rasa, kita yang buat. Yang menerima neraka, azab, kita yang rasa, kita yang buat. Menerima syurga juga nikmat, kita yang rasa, kita yang buat. Akhirnya siapa yang ada? Kita lah.
Kalau gitu, nak rasa neraka, nak rasa syurga tu di sana ke di sini dah rasa dah? Kat sini lah patut. Sebab tu, kita itulah syurga, kita itulah neraka. Yang perit kita yang rasa. Yang seronok pun kita yang rasa. Okey. Kalau Tuhan nak siksa, takkan dia tak tahu kata kita tak padan pun. Tak padan pun. Nak masuk neraka tak padan, nak masuk surga pun tak padan. Pasal tak nilai pun. Tetapi rasa azab duduk kat kita, dia panggil nar. Rasa nikmat duduk kat kita, dia panggil jannah. Kita yang mengetahui siksa, kita yang mengetahui nikmat. Yang dia habaq tu sebagai satu, orang panggil apa, amaran. Lah ni dia kata akan masuk neraka. Masuk lagi? Belum. Kalau dah belum, kita duduk kelang kabut apa? Belum masuk lagi pun. Nanti boleh masuk. Dia buka dah jalan untuk orang tak mau pergi neraka. Ada. Kalut sebab dia kalut. Dia buka dah jalan untuk orang nak pergi syurga. Buka. Jalan nak pergi neraka macam mana? Jalan dia buka dengan pergi neraka macam mana? Buat dosa. Jalan dia buka jangan pergi neraka macam mana? Taubat. Jalan dia buka untuk pergi syurga macam mana? amal soleh. Taubatlah dua-dua ada satu. Dua benda, satu jalan, satu benda yang kita buat. Taubat boleh masuk surga. Kalau dah masuk surga, tak payah masuk neraka lah. Bukan dua benda pun, satu kan. Kalau dah bertobat, masuk mana? Syurga. Kalau dah masuk surga, boleh masuk neraka tak? Boleh. Tak. Dia satu je, bukan ada dua pun. Habis tobat duk berlemah dosa juga macam mana tu Ustaz? Bukan macam kita ni tobat sekali tak perlu dosa, bukan dia orang. Orang macam kita ni kena 1000 kali tobat. Hari buat dosa. Paling tidak dosa kita tak mencuri, tak bunuh orang, tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, tak buat tenung nasib sama. Paling tidak dosa apa? Lupa kat Tuhan. Itu adalah sebesar-besar dosa yang Tuhan. Dosa lain Tuhan kata aku pandang rendah. Dosa hang lupa kat aku pandang berat tu. Kita lupa kat Tuhan lebih teruk daripada dosa lain. Lupa tu macam mana Ustaz? Lupa Tuhan tu maksud itu macam mana? Lah ni tengok beras nampak apa? Tengok beras lah, tengok nasi nak pindah nampak apa? Nampak beras Tengok nasi dalam pinggan nampak apa? Nampak Ar-Rahman Ar-Rahim kan nampak beras tu? Nampak beras Ustaz. Kalau nampak beras dia panggil lupa tak? Lupa. Ni nak tanya ni, ibu-ibu pakai kain telekung berapa meter? Ibu-ibu jawab. 5 meter. 5 meter berapa banyak benang? Tak tahu. Tak lupa kat Tuhan ke tu? Siapa nak buat mu? Pakai buat tak tahu. Kalau tak solat tu maknanya lupa kat Tuhan tak Ustaz? Wajib lupa. Kalau tak solat tak ada menyawa tak apa. Siapa-siapa tak mau solat jangan menyawa. Osot. Hak lain benda ingat. Tuhan hak bagi benda tak ingat. Fair ke? Adil ke kita? Tak, zalim. Rosoknya kami. Hafizi, buat apple merah. Tragedi sebiji apple. Okey, kita bagi 10 minit lagi Ustaz. Ya, silakan. Siapa? Silakan. Tadi QW Create ni siapa nama ya Allah? Cik silakan. Cik. Nama tak ada ni, jenuh lah nak panggil. Okey, Hanizan silakan angkat tangan. Ustaz, minta maaf Ustaz. Silakan. Saya nak tanya. Silakan. Tak mana nak tahu ni? Hanizan ya? Hanizan. Saya confused tentang sir budi cipta rasa Ustaz. Itu semua istilah. Jangan risau sangat tu. Tu semua istilah je. Semua duduk kat Nizan semua. Sir pun Hanizan,
Budi pun nizam, akhlak, semua nizam. Dia duduk tempat lain, nama dia lain. Dia rasa lain, nama dia lain. Kan satu. Terima kasih Ustaz. Baik. Jangan risau, istilah. Semua istilah bagi kita rosak. Bagi rosak. Okey, Suraya ada lagi, silakan. Soalan. Oi, dia pulun ke dia malam ni Ustaz. Okey tu. Baik, silakan Suraya. Ustaz, yang tadi kita berbalik pada doa tadi tu. Ya. Maksud kata okey, saya bila kita belajar tu dia kata berdoa tu ada adab-adab lah, itu adab. Ya betul. Okay. Ya betul. Tapi kalau dari sudut pengharapan, makna kata setiap saat tu lah kita berdoa kan Ustaz? Betul. Mengharap. Ya, berdoa itu kelakuan hamba. Kalau gitu tak payah sebut, berjalan itu adalah doa. Duduk tu adalah doa, bangun tu adalah doa, sebab itu kelakuan hamba. Yang dia kata beradab ni duduk, cakap, minta tu adab. Tetapi doa tu kelakuan bagi sifat sunatullah Tuhan letakkan manusia adalah pengharapan. Pasal apa ada pengharapan? Pasal sifat manusia dia ada takut. Bila ada takut, maka pengharapan akan bangun. Sebab dua-dua ni silih berganti. Dia ada dua-dua ni mesti sekali. Yang duk mengharap ni banyaknya yang takut. Yang berani dia tak harap. Kita ni mana ada berani, semua takut. Bila takut, berlakulah pengharapan. Sebab tu Tuhan letak kita doa. Sebab nak menyatakan nilai diri kita hamba yang ada perasaan takut tu. Pasal apa ada tu? Membezakan antara Tuhan dan hamba. Yang takut itu hamba, yang berani itu Tuhan lah. Jadi sifat apa dia? Sifat hamba yang takut mesti berjumpa dengan yang berani untuk harap. Maka doa lah tempat nyata tu. Bila doa, hilanglah rasa risau dia, hilang rasa frust dia hilang rasa celaru dia, serabut dia hilang. Maka dia selamat dengan doa tu. Tapi yang sekarang ni rata-rata orang faham doa tu, doa minta apa yang diri tu inginkan. Hak tu silap besar . Tu saya kata, kalau minta doa ni, kalau minta diri yang ingin, ni kita nak hidup berapa ratus tahun betul-betul kita nak minta. Tapi pun ada kata juga tak salah doa macam tu Ustaz. Contoh. Tak salah, tapi kena reti ya. Kalau doa tak reti, dia jadi salah. Dia nak meletih. Kalau doa minta kaya tu macam mana nak bagi betul itu Ustaz? Boleh. Minta kaya supaya dengan kaya ni kita tak rasa kita ni jadi celaru. Boleh tolong orang. Kita tak jadi celaru dengan diri kita. Kurang ada rasa resah. Kurang ada rasa sebab kita boleh ada benda tempat untuk kita nak majukan hidup. Sebab di dunia keperluan bagi manusia. Tapi jangan minta nak kaya sebab dia nak senang dengan kekayaan. Itu susah. Yang kita senang adalah jiwa. Sebab kaya dia ada dibentuk, kaya ada di waktu, kaya dia ada had, kaya ada timbangan pada harta. Pada jiwa tak ada. Jiwa yang kaya ni, jiwa yang membenarkan Allah dan Rasul ni jiwa kaya. Dia bukan ada waktu, dia bukan ada had, bukan ada masa, dia tak ada. Kita duk minta kaya yang dia bukan boleh kekal. Kalau kita minta rumah besar, kita nak duduk 4 kaki je rumah sampai 1000 kali 2000 kaki. Nak buat apa? Lama-lama berlumut rumah tu. Kita minta ada tempat berlindung. Ya Allah, bagilah aku tempat berlindung yang selesa. Minta. Baik. Faham. Baik, Puan Masnah, silakan. Puan Masnah, silakan. Okey. Ustaz, tadi Ustaz ada menyatakan bahawa dosa yang paling besar adalah apabila kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masa zaman yang sangat sibuk ni sekarang, bagaimanakah cara yang paling ringkas sekali untuk kita mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Cara yang paling mudah Puan adalah mengingati bahawa kita tak boleh ingat dia, kita nak bertaubat. Itu cara paling senang. Cara bertaubat. Ingat untuk bertaubat. Okay. Ya Allah, aku minta ampun sebab aku suka lupa. Selesai. Okay. Adakah itu setiap saat ataupun? Ya, setiap saat. Setiap saat. Walaupun bukan dengan bunyi, dengan tahu, dengan rasa dah ada. Boleh dah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan. Siapa tu? Wazirul. Silakan.
Wazirul Ammar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ustaz, saya nak tanya, kalau kita, bagi saya lah kan, maaflah Ustaz soalan ni Ustaz Noh. Kalau macam kalau kita nak kenal Allah Ta'ala tu sebenarnya kita kenal sifat-sifat dia saja ke? Ya. Sebab kalau saya nak kenal tu Ustaz, sifat-sifat tu kan, nak sampai ke tahap tu saya menangis Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Pasal dia bukan berdiri atas apa yang kita nampak tu. Sebab tu bila kita nampak macam tu, badan kita boleh tanggung load tu terlampau tinggi sebab tu badan gigil. Yang boleh menangis tu sebab badan ada vibration, getaran. Pasal apa getaran? Pasal sifat hamba dia tak boleh kenal Tuhan sebab Tuhan punya load tinggi. Yang kita kenal perangai dia je, bukan dia. Lepas tu satu lagi Ustaz, saya kan kalau saya nampak binatang, kalau saya marah binatang kan, lepas tu binatang tu tengok saya tengok mata dia, saya rasa malu Ustaz. Maksud apa dia tu Ustaz? Maaf Ustaz. Lah ni nak abang betulnya apa dia? Pasal Allah Ta'ala tu dekat. Bukan binatang tu, dia sebenarnya. Kita duk kenal binatang, bukan binatang tu. Itulah sifat Tuhan tu. Paling tidak ada dekat binatang tu apa dia? Jamal. Lagi Jalal. Lagi Kamal. Lagi Qahar. Paling tidak ada 4 sifat Tuhan. Cantik, indah, perkasa dan sempurna. Tengok di kucing, sifat Tuhan yang ada dekat dia. Walaupun dia tak ada akal, pagi-pagi cuci muka. Sifat kucing lah. Bukan, tu sifat Tuhan tu. Sebab tu bila renung dia tengok balik, bukan dia kot. Sifat Tuhan. Tuhan tunjuk diri dia, diri Tuhan tu. Dia tunjuk pada kucing sebab tu kucing tak ada buah akal kat dia. Pasal hak jaga dia bukan diri dia, hak jaga dia Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang jaga dia tu hak pentadbir bagi sekalian alam. Tapi kenapa macam tu? Kerana kita lah. Sebab kucing tu tak ada. Yang ada ilmu kita mengenal kucing yang Tuhan tunjuk tu. Pasal apa kucing tu Tuhan buat? Kerana kita lah. Kalau tidak kita tak tahu. Pasal apa dia buat benda lain? Kerana kita. Kalau bukan kerana kita, benda lain tak main. Tuhan kata, Allah aku perintahkan kepada langit dan bumi untuk datang kepada aku sama ada terpaksa atau sukarela. Maka berkatalah langit dan bumi, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan sukarela. Aku tu yang mana? Tuhan ke kita yang Tuhan masuk tu? Tuhan lah. Mana dia? Takkan langit bumi nak pergi ke dia nak buat apa? Yang dia masuk datang kepada aku tu datang kepada siapa? Datang kepada Wazirul lah. Tengok. Kapas pergi kat siapa? Kapas main kat kita juga lah. Tu spek mata pergi kat siapa? Main kita juga. Tu telefon tu pergi kat siapa? Kita Ustaz. Anak-anak kita main kat siapa? Kat kita. Mak ayah kita Tuhan buat main kat siapa? Kat kita. Itulah diri aku tu. Faham. Kalau Wazirul tengok bunga, cantik tu bunga ke cantik tu Wazirul? Kita cantik kan? Apa yang cantik? Maksud dia Allah Ta'ala meraih kita kot Ustaz. Kita nampak cantik, orang lain tengok tak cantik. Cantiknya kita dalam pandangan Tuhan sehingga kita mengenal bunga tu cantik. Bukan bunga tu cantik, cantiknya Allah Ta'ala pandang kita lebih dari bunga tu. Sebab tu dia kata tunduk. Ketua Emas duduk tak mana? Ketua Emas ni saya ada di mana? Dalam? Emas ada di mana? Tanah. Tanah. Dia pergi duduk di tangan Wazirul pasal apa? Dia meraih kita, Allah Ta'ala. Pasal dia taat. Dia ikut perintah Tuhan sebab dia pergi duduk di tangan. Mana lebih mahal, Emas dengan Wazirul? Kita lah kan. Kalau tu orang nak tengok lagi, orang tengok diri mahal ke orang tengok Emas yang mahal? Diri lah. Sepatutnya diri lah, tapi orang tengok mana yang mahal? Emas. Tengok emas lah, mahal. Sebab tu dia panggil buta. Dunia Ustaz, dunia tu lah. Sebab tu dia panggil buta mata hati, yang tu lah dia. Sedap makan nasi goreng. Ada dekat nasi goreng ke ada dekat kita? Kita ada dekat kita. Sedap minum air Nescafe. Ada dekat ayam ke ada dekat kita?
Ada kat kita sebab orang lain minum tak sedap. Tapi yang kita duk ingat dekat ayat tu kan kita duk ingat bagus tu. Macam mana Ustaz? Yang kita duk ingat lah ni dekat diri kita yang Tuhan pandang ke dekat nasi goreng yang kita makan? Selalunya kat nasi goreng. Tak selalunya memang aku tu. Baik, Hisham. Last soalan. Baik. Hisham, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Hisham. Ustaz nak tanya lah. Kita satu hari ni jaga dalam 17 jam ni. Katalah seorang yang rapat dengan Allah yang katalah wali lah. Adakah dia sentiasa tak lalai ataupun memang ada masa-masa dia lalai, dia timbul diri dia buat kerja harian. Orang wali-wali ni dia tak lalai, tapi Tuhan letak dia bagi lalai supaya sempurna sifat dia manusia. Alhamdulillah. Supaya sempurna. Dia tetap ada kelalaian tu, tapi dia cepat disedarkan. Dia cepat diingatkan. Itu yang bijaknya Allah. Dia bagi kita ingat. Kalau kita duk ingat kat dia sat lagi anak bini dia. Ya, betul insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Ustaz, kita tangguh dulu. Nanti kita sambung lagi. Baik, insya-Allah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak semua dalam ni. Segala salah silap saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak lah. Salah cakap. Makin rosok kami Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, minta maaf saya. Dalam bab ni saya tak arti nak cakap pelan-pelan. Bila mai orang nampak macam dia mula duk lupa Tuhan, kepala angin saya mula mai. Tak apa Ustaz, sampel best Ustaz. Jadi lebih kurang sama-sama Suraya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Tuan-tuan bagi ruang masa. Baik. Umur panjang kita jumpa lagi lebih kurang minta banyak. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.